Silakan. Hari Sabtu, semua orang bercuti. Ya, bercuti juga. Yang penting, norma baharu ada SOP-nya. Assalamualaikum dan salam ceria buat semua penonton. Pastikan saya, edisi khas di Selamat Pagi Malaysia. Dah bagi ruang dah oleh Ismail dan juga Budi. Sekarang ini, mari sama-sama kita lihat apakah perkembangan terkini ataupun maklumat penting yang perlu anda tahu. Ini bagi rakan-rakan di Sarawak dan juga di Sabah. Ya, Mek mau pulang Sarawak. Boleh kasih? Boleh. Dan juga untuk maklumat anda, kita besarkan sikit. Individu ke Sarawak dan Sabah tidak perlu lagi kuarantin wajib. Jadi tak perlulah kita kuarantin berapa 13 hari ke 2 minggu ke. Yang penting kita tahu penjagaan diri kita. Iaitu kalau kita rasa tak sihat, kita duduk diam-diam di rumah. Janganlah pula kita pening-pening nak pergi keluar kan. Yang penting kita kena jaga jarak. Itu perlu. Dan seterusnya, ini dia, ambil tahu. Apa yang perlu kita ambil tahu mengenai rukun negara? Untuk makluman anda, diisytiharkan pada 31 Ogos 1970 oleh Yang di-Pertuan Agong. Keempat, almarhum Sultan Ismail Nasiruddin Shah, ibni almarhum Sultan Zainal Abidin, iaitu semasa negara menyambut Hari Kemerdekaan kali ke-13. Rukun negara diperkenalkan susulan berlaku peristiwa 13 Mei pada tahun sebelumnya, iaitu 1969. Dan tujuan utama rukun negara adalah sebagai satu bentuk garis panduan dalam membina masyarakat yang bersatu padu, adil dan harmoni. Maka kami rakyat Malaysia berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut. Apakah dia? Rukun negara. Yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Yang ketiga, kita ada keluhuran perlembagaan. Seterusnya, kedaulatan undang-undang dan juga kesopanan dan kesusilaan. Semoga kita bersatu hati lagi-lagi nak menjelang bila apa? Ya, sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos 2020 nanti. InsyaAllah semuanya akan berjalan dengan lancar. Ini pula logo rasmi sambutan Jubli Emas Rukun Negara. Ramai tertanya apa maksud di sebalik simbol yang digunakan ini. Ini kita pergi dulu kepada 5 jalur. Mana 5 jalurnya dah ber-end? Kita tengok warna merah, putih, merah ni. 5 ini adalah melambangkan simbolik 5 prinsip rukun negara yang telah pun kita baca sama-sama tadi kan. Negara yang perlu dipatuhi dan juga angka 50. Angka 50 kenapa pula? Dah 50 tahun untuk maklumat anda. Sempena sambutan ulang tahun rukun negara dan biru melambangkan amalan perpaduan dalam kesopanan dan kesusilaan. Lagi kita dapat lihat bulan dan bintang. Di manakah bulan dan bintang? Tepat sekali berada di bendera. Iaitu melambangkan prinsip kepercayaan kepada Tuhan. Manakala tengkolok pula bermaksud berkerawang bulan dan bintang simbolik prinsip kesetiaan kepada raja dan negara. Ia juga melambangkan prinsip keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Masing-masing pun dah tahu simbolik kepada 5 prinsip rukun negara ini. Mari kita lihat pula kemasukan semula pelajar Instituti Pendidikan Tinggi IPTA. IPT ya. 4 kategori pelajar IPT dibenarkan mulai Julai 2020. Pelajar tempatan di IPTS sebanyak 30%. Pelajar tahun 1, 2, 3 dan 4, universiti awam yang perlu latihan klinikal, latihan amal, praktikal, bengkel, makmal, studio atau peralatan khusus menduduki peperiksaan badan profesional. Tingkatan pelajar tahun. Pelajar tingkatan mana pula? Pelajar tahun 1, 2, 3 dan 4 universiti awam yang tidak mempunyai akses internet atau persekitaran kondusif. Pelajar antarabangsa dari universiti awam dan IPTS termasuk pelajar baru. Bagi kategori pelajar antarabangsa pula, perlu daftar dengan Education Malaysia Global Services. Perlu jalani ujian PCR atau RTK antigen 3 hari sebelum masuk ke Malaysia. Perlu menjalani saringan kesihatan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia di pintu masuk negara. Perlu juga menjalani kuarantin diri selama 14 hari di lokasi yang telah ditetapkan. Ada lagi apa yang kita bawakan kepada anda?
Pastikan apa? Bukan pastikan sahih, masih lagi pastikan sahih, tapi pastikan anak anda tidak ke sekolah jika bergejala. Tengok pagi-pagi anak tu dah meleleh, cendol dekat hidung tu, hingus tu dan juga batuk-batuk. Jadinya jangan bawa anak ke sekolah. Kerap cuci tangan, jaga jarak sosial, etika batuk dan bersin dengan betul. Batuk dan bersin betul macam mana aja anak? Kita halakan mulut tu ke bahu supaya tak tersebar. Lagi elok, sediakan tisu dalam beg anak-anak supaya dapat digunakan bila batuk je. Kita dapat tutup dengan elok, ya. Dan ini pula, apa lagi? Norma baharu di sekolah. Saranan kepada warga sekolah. Ini setiap sekolah kena amalkan. Yang pertama, saringan kesihatan di pintu masuk, kerap mencuci tangan dengan air dan sabun, pematuhan jarakan sosial seperti di bilik dan juga amalan etika batuk dan bersin yang betul. Tiada aktiviti yang melibatkan perhimpunan ramai-ramai. Jangan lakukan pembersihan pada permukaan yang kerap disentuh. Buka tingkap dan pintu bilik pada PDP bagi pengudaraan yang baik dan juga tanda sekolah sentiasa bersih dan sabun disediakan. Baik, sampai di sini saja saya dapat temani anda. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada hari esok pada pukul 9 pagi di saluran berita RTM My Preview 123 dan juga di saluran TV1. Sekarang ini bersama dengan Budi untuk Sahabat Pagi Malaysia. Tapi berehat seketika, jangan ke mana-mana. Assalamualaikum dan salam Hari Sabtu.